Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Muka surat 64 ya, dalam kurungan syahdan, kan, dalam kurungan syahdan. Syahdan, jikalau berniat seorang pada wuduknya, niat akan menyejukkan badan atau menghilangkan daki, kan, sama ada dia niat nak sejukkan badan ketika wudu ataupun dia niat nak menghilangkan daki, dua-dua ni serta niat wudu yang kebilangan daripada segala niat yang tersebut itu. Ketika dia ambil wudu, kan, sengaja aku mengangkat hadas sejenak menyejukkan badan, ataupun masalah kedua, kan, dia ambil wudu, dia nak menghilangkan daki serta nak mengangkatkan hadas. Dua masalah, kan. Apa jawabnya? Seperti bahawa dihadirkan seorang niat wudu yang kebilangan serta niat menyejukkan badan atau menghilangkan daki. Jawabnya bagaimana? Nescaya memadailah akan dia akan wuduk tersebut. Wuduk tu sah, kan? Wuduk tu dua masalah, wuduk tu sah. Pasal apa? Dari kerana sejuk badan dan hilang daki itu, hasillah ia sejuk badan dan hilang daki hasil dengan wudu. Ketika ambil wudu, hadas pun terangkat, badan pun jadi sejuk. Basuh muka sejuk, kan, kita gosok muka, hilang daki. Basuh tangan sejuk anggota, kita gosok ratakan air, hilang daki. Kita niatkan hilang daki, niatkan sejuk badan serta niat wudu, itu memadai, kata fuqaha. Dan ghayah pada kata hasil wudu, dan jika tiada diniatkan sekalipun tak diniatkan menghilangkan daki, menunjukkan badan, dapat semata-mata ambil wudu dengan niat muktabar, kan, dapat sejuk badan, dapat hilang daki. Sekalipun tak niat hilang daki, sekalipun tak niat sejuk badan pun dapat dua-dua. Dan jika diniatkan seorang pada wuduknya, niat akan semata-mata kerana menyejukkan badan. Ketika ambil wudu, semata-mata nak niat sejuk badan atau menghilangkan akan daki juga. Kan, masalah kedua, dia ambil wudu semata-mata niat nak menghilangkan daki, kan. Tiada serta dengan niat wudu yang kebilangan di tiap niat wudu, semata-mata sejuk badan ataupun semata-mata hilang daki. Jawab dia apa? Maka tiadalah sah wuduknya. Wuduk tak sah, kan, sebab tidak ada niat. Tiap-tiap amal ibadah kan berhajat kepada niat, kan. Bila sebut niat ada 7, kan. Dulu dah bahaskan, bila sebut niat ada 7 perkara yang mengiktibarkan niat. Dan jika diniatkan seorang akan menyejukkan badan atau menghilangkan daki juga, bila niat tu? Pada pertengahan wuduknya, kan, tengah-tengah wudu, misal kata sapu kepala, kan, tengah wudu, ketika sapu kepala, dia niat nak sejuk badan, dia niat nak orang panggil hilangkan daki.
maka disyaratkan bahawa hendaklah ingatlah ia seorang tersebut akan niat wuduknya. Bila tu? Pada ketika itu, kan? Ketika nak sejuk badan, ketika hilang daki, dia niat sekali, lintaskan di hati, hadirkan di hati nak angkat hadas. Jadi kerana jika tiada ingatlah ia seorang dia akan niat wuduk. Bila tu? Pada ketika itu, ketika nak sejukkan badan atau hilangkan daki, nescaya tiadalah sah barang yang dibasuhnya. Bila tu? Kemudian dia berniat yang tersebut itu. Kan? Mana masalahnya? Ketika sapu kepala, dia niat nak sejuk badan. Kan? Ketika sapu kepala, dia niat sejuk badan, mula dia basuh muka. Kan? Mula dia basuh muka, kemudian dia basuh tangan. Dia tak niat wuduk. Ketika sapu kepala, dia niat nak sejuk badan. Lintas sekali niat wuduk. Dia lintaskan sekali nak niat wuduk angkat hadas. Kan? Maka ketika sapu kepala baru dibilangkan sah. Kan? Bermakna sapu muka tak sah. Bermakna basuh tangan pun, basuh muka tak sah, basuh tangan tak sah. Kan? Orang panggil di pertengahan baru sah. Ataupun ketika basuh muka kali kedua, kan? Kali pertama basuh muka niat sejuk badan. Kan? Dia kata alalang sapu muka, basuh muka ni niat wuduk sekali, ada faedahnya. Kan? Basuh muka kali kedua, kali ketiga baru niat wuduk sekali. Kan? Maka basuhan kali ketiga itulah baru diiktibarkan. Kan? Baru sekali lah. Nak tambah lagi 2 kali begitu kan. Kerana diperoleh sarif yang menolakkan niat perkara yang memalingkan, kan? Maka hendaklah diulanginya seorang membasuh dia di anggota tersebut serta niat wuduk. Kan? Walaupun iktibar kalau masalah daripada kepala, kan, sabu kepala sah, kan, kemudian basuh kaki sah, tapi wuduk tak sempurna lagi, tak sah lagi. Pasal muka tak iktibar, maka diulang buat sekali lagi. Kalau ketika basuh muka kali kedua, ketiga baru dia niat sekali wuduk, aturan panggil wuduknya iktibar sah begitu. Dan ikhtilaf bersalah-salahanlah ulama pada orang yang menyekutukan antara ibadat dan yang lain daripada ibadat. Adakah diberi pahala? Adakah diberi pahala lah ia seorang atas ibadat tersebut atau tiada? Kalau dia sekutukan niat antara ibadat dengan lain, adakah diberi pahala ibadat ataupun tidak? Kata Ibnu Abdul Salam, tiada diberi pahala lah ia seorang atas ibadat tersebut, kan? Tak diberi pahala atas itlaq, yakni semata-mata, kan? Apa itlaq ni semata-mata tak ada pahala. Apa tafsir itlaq? Yakni sama ada terbanyak bais akhirat ataupun tiada. Kata Ibnu Abdul Salam, dia nak pergi haji, contoh dia nak pergi umrah, kan? Sambil-sambil buat ibadah boleh berniaga sekali. Dah sekutu niat, dah bersekutu pada niat, kan? Nak pergi umrah boleh jual kain, contoh. Nak pergi umrah boleh jual minyak wangi, kan? Kata Ibnu Abdul Salam, tak kira kalaulah niat ibadat tu 70%, berniaga 30%, semata-mata ada sekutu niat, bermakna langsung tak ada pahala amal ibadahnya. Itu kata Syekh Ibnu Abdul Salam. Dan kata Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad rahimahullah ta'ala, diberi pahalalah ia seorang atas ibadat, itu pun kait jika terbanyak bais akhirat. Kalau niat dia memang semata-mata umrah, menyambil berniaga, asal tuju nak buat ibadat umrah sambil berniaga, kan? Bermakna kalaulah 70% tu nak buat umrah, 30% berniaga, dapat pahala qadar 70%. Itu kata Imam Al-Ghazali, kan? Dan jika tak terbanyak bais akhirat, maka tiada diberi pahala lah ia atasnya. Tujuan nak pergi Mekah, nak berniaga, alalang berniaga takkan duduk saja, sambil-sambil buat umrah. Atau kalau berniaga lebih banyak daripada akhirat, dunia lebih banyak daripada akhirat, maka orang panggil tidak ada pahala, kata Imam Al-Ghazali.
ikut qadar niat dia, mana yang lebih berat. Atau kata Imam Ghazali, ikut qadar mana lebih berat. Kata Syekh Abdul Salam, semata-mata sekutu niat tak ada pahala. Itu khilaf di kalangan para alim ulama. Inilah yang diiktimadkan, yang diperpegangkan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Orang panggil Syekh Ramli ikut Imam Al-Ghazali. Dan hasil yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar, dirajih dalam kitab Tufah dan lain daripada Syekh Ibnu Hajar, bahawasanya orang yang mengqasad ibadat itu diberi pahala ia orang atas ibadat sekadar qasadnya sahaja. Banyak-banyak qasad, banyak itulah pahala amal ibadahnya. Lebih kurang sama dengan Imam Al-Ghazali. Syekh Ibnu Hajar satu haluan dengan Imam Al-Ghazali. Ghayah pada kata diberi pahala ni, dan jika disekutukan seorang ibadat itu dengan pekerjaan lain daripada riak sekalipun begitu, hasil qadar orang panggil yang diniatkan sekalipun riak, kan, nak pergi masjid sembahyang berjemaah, kan, tapi bercampur, hati itu bercampur nak tunjuk, kan, orang katakan langsung tak datang, tunjuk muka sikit, kan, ada orang panggil ada sifat riak sedikit. Kata Imam Al-Ghazali, diberikan pahala juga mengikut qadarnya, kan, mengikut qadar, tak sempurnalah pahalanya tapi diberikan juga, kan. Sama terbanyak qasad ibadah daripada yang lain atau bersamaan, tak kira mana banyak mana sikit atau sama banyak, kan, diberikan qadar yang diniatkan begitu. Syahdan, jikalau mengambil wuduk seorang pada tepi sungai, umpamanya lah, kan, umpama sungai itu banyaklah tasik, tepi tasik, kan, tepi parit yang besar, kan. Ada orang dia ambil wuduk kat tepi sungai dan telah dibasuhnya seorang sekalian anggota wuduknya, melainkan kedua kakinya juga yang belum dibasuhnya. Dia dah basuh muka, kan, dah basuh tangan, sabu kepala, kaki je belum basuh. Maka tiba-tiba jatuhlah ia seorang ke dalam sungai, tengah-tengah ambil tepi tebing sungai, kan, dah sapu kepala, belum basuh kaki, terjatuh pula dalam sungai. Maka terbasuhlah, bila jatuh maka terbasuhlah kedua kakinya, kan. Jawabnya apa? Tiadalah terangkat hadasnya seorang yang pada kedua kakinya, melainkan dengan bahawa terangkat hadas apabila ingat ia seorang akan niat pada ketika itu, kan, ketika terjatuh. Bila perbuatan terjatuh, hatinya lalai, kan, jatuh pokok kan hati teringat, ingat sakitnya. Ketika jatuh sungai, hatinya ghalib, hilang, maka hadas kaki tak terangkat, melainkan apa? Melainkan dia niat sekali nak basuh kaki. Ketika terjatuh sungai, niat sekali basuh kaki, barulah hadasnya terangkat, kan. Pasal apa terangkat? Pasal apa tak terangkat? Kerana terbasuh kakinya itu kerana terbasuh kakinya itu tiada dengan fi'il perbuatannya. Sebab terbasuh, sebab jatuh, bukan perbuatan sengaja dia. Orang panggil bila terjatuh dia kena qasad niat nak basuh kaki, barulah hasil wuduk, kan. Bersalahan jika dibasuhnya seorang akan kedua kaki, kan. Kalau dia jatuh memang niat nak basuh kaki sekali, jawabnya terangkatlah hadasnya seorang, kan, terangkat hadas kaki dia. Dan jika tiada ingat akan niat pada ketika itu sekalipun tak niat, tapi dah qasad dah, kan, dia nak basuh kaki ni, dia dah niat basuh kaki, tiba-tiba jatuh dia, itu terangkat hadas kaki, kan, pasal sudah ada niat sebelum jatuh, kan. Dan demikian lagi jika berdiri seorang di dalam air, maka mengambil wuduklah ia seorang dan dibasuhnya seorang sekalian anggota wuduknya, melainkan yang tinggal kedua kakinya dalam air itu juga. Maka keluarlah ia seorang daripada air itu serta lalainya. Tiada qasadnya seorang membasuh kakinya ketika berjalan keluar itu. Jawabnya apa?
nescaya tiadalah terangkat hadas kedua kakinya. Kan? Atur manggil dia masuk dalam sungai, kaki memang terendam dah. Dia pun basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kan? Kemudian dia berjalan naik ke darat. Kan? Maka tak terniat dia. Dia berjalan ghalib lala begitu. Maka hadas kaki tak terangkat. Walaupun kaki terendam dalam air sungai, kan. Bersalahan jika dikosaknya seorang membasuh kakinya ketika ia seorang berjalan itu. Kalau ketika berjalan kaki terendam dalam air sungai, dia pun kosak basuh kaki. Jawab dia apa? Taprek dia, maka terangkatlah hadas kedua kakinya. Kan baru sempurna wuduknya. Dan jika goyah pada kata terangkat hadas, dan jika tiadalah ia seorang ingat akan niat sekalipun. Kan dia tak, orang panggil tak ingat niat, tapi nak basuh kaki. Kan nak basuh kaki tu ataupun terangkat hadas begitu. Tetapi niat sembur tiada memutuskan ia niat sembur akan hukum niat yang terdahulu. Kan kaki dia duk sembur-sembur, duk terangkat main-main air, kan duk tendang-tendang air, kan duk sembur. Atau orang panggil dia kata apa? Tiada memutuskan ia niat sembur akan hukum niat yang terdahulu. Dan jika adalah ia sudah putus sekalipun, kerana bahawasanya niat sembur itu dikendaki kepadanya niat sembur tersebut kerana maslahat memeliharakan air wudu umpamanya lah daripada mustakmal. Dan kalau dia tak niat, sekadar sembur-sembur begitu, maka tak memedai wuduknya. Jadi kena niat nak basuh kaki. Dan tiada sah wuduk seorang atas kaul yang muktamad. Kata tidak sah tu kait dia apa? Kait kata tak sah jika diniatkan seorang pada wuduknya mengharuskan barang yang disunatkan padanya pada barang wuduk, seperti membaca Quran ataupun membaca hadis, atau nak baca ilmu syar'i atau ilmu alat nahwu, saraf, badik, bayan, ma'ani, kan? Atau ilmu alat baginya. Dan seperti masuk ke dalam masjid, dia niat wudu untuk masuk dalam masjid. Dia niat wudu nak baca Al-Quran. Dia niat wudu nak baca hadis. Dia niat ambil wudu nak baca ilmu syarak. Maka wudunya tidak sah begitu. Kan wudu tidak sah. Dan ziarah kubur demikian. Ketika ambil wudu niat nak ziarah kubur, wudunya tidak sah. Dan menanggung kitab ilmu syarak, kan? Dan mendengar hadis dan fiqh, dan ketika marah, dan menanggung mayat dan barang sebagainya, kan? Ketika dia marah, dia ambil wudu. Niat dia apa? Niat nak hilang sifat marah. Wudu tu tidak sah. Niat yang tak muktabar, kan? Niat tidak muktabar maka tidak sah wudu. Kan sunat ketika marah kita ambil wudu, tetapi kena niat nak mengangkatkan hadas. Kalau niat nak menghilangkan marah, wudu tidak sah. Kan wudunya tidak sah, kan? Apa barang sebagainya bayan dia daripada tiap-tiap yang disunatkan padanya pada yang wudu tersebut. Bila kita ambil wudu, boleh semayang, boleh baca Quran, kan, boleh mengaji, kan macam-macam tu. Tetapi kita ambilkan yang sunat-sunat, yang fardu tak diniat, dia niat yang sunat. Itu wudunya tidak sah begitu. Jawabnya apa? Maka tiadalah sah wuduknya. Maka tiadalah sah wuduk dengan niat mengharuskan suatu daripada sekalian yang tersebut, seperti dikatanya seorang pada lafaz niatnya, nawaitu istibahata qiraatil Quran. Kan nawaitu istibahata qiraatil Quran. Artinya apa? Sengaja aku mengharuskan baca Quran. Kan maka wuduk tersebut tidak sah begitu. Pasal apa tidak sah?
dari kerana sekalian yang tersebut, misalnya banyak kan, semua yang tersebut diharuskan serta hadas, kan? Kalau kita berhadas, kita boleh masuk masjid. Kalau kita berhadas, kita boleh tangguh kitab fiqh, kitab hadis. Kalau kita berhadas, kita boleh baca Quran. Tak boleh sentuh, baca boleh. Dan kita tak ada, kita berhadas dah kencing dah berak, kita boleh baca Quran. Semua sentuh tak boleh. Sebab tu niat yang tersebut tidak diiktibarkan pada syarak. Tak ada wudu, boleh ziarah kubur, kan? Maka tadilah mengandung qasad yang tersebut itu akan qasad mengangkatkan hadas. Dia qasad membaca Quran, itu tak terkandung qasad mengangkat hadas. Dia ambil wudu, dia qasad nak mengaji hadis, nak belajar hadis, itu tidak mengandungi qasad mengangkat hadas, kan? Tetapi jika dia niatkan akan yang tersebut itu serta niat yang kebilangan, seperti dikatanya seorang, nawaitul wudu'a liqira'atil Quran. Artinya apa? Sengaja aku mengangkatkan hadas kerana membaca Quran. Jawabnya nescaya sahlah wuduknya, kan? Kalau niat tu bersekutu pada wuduk tu sah. Dia niat nak akan hadas serta baca Quran. Niat akan hadas nak menghilangkan marah. Niat akan hadas sebab nak ziarah kubur. Wuduk demikian sah wuduknya. Dan demikian lagi, tiada sah wuduk dengan tiada khilaf. Tak ada khilaf, semua ulama kata tak sah. Jika diniatkannya seorang mengharuskan barang yang tiada disunatkan padanya wuduk, mana misalnya, kan, perkara yang kalau main wuduk pun tak sunat dibuat, seperti mengunjung ibu dan bapa, dan mengunjung orang yang datang daripada pergi-pergian, orang musafir. Kan dia nak ziarah ibu ayah, sebelum keluar rumah dia ambil wuduk. Dia pun niat, aku ambil wuduk ni sebab nak ziarah ibu ayah, kan? Ada orang musafir datang kat masjid, dia pun niat nak tengok ni, kan? Ada orang jauh datang, dia pun sebelum keluar rumah ambil wuduk, nak niat ziarah orang musafir, kan? Maka tidak ada khilaf, wuduknya tidak sah. Ziarah ni amal ibadah yang tidak berhajat kepada niat. Sedekah antara amal ibadah yang tidak berhajat kepada niat. Dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, ibadah yang tidak berhajat kepada niat, kan, dia akan diberikan pahala ketika dia masuk Islam. Contoh orang kafir, kan, dia kafir asli, lahir-lahir kafir, kan, lahir-lahir non-muslim, umur 50 tahun baru masuk Islam. Umur 50 tahun dapat hidayah, taufik hidayah, masuk Islam. Yang pertama, awak ampunkan sekali dosa dia masa kufur. Semasa di kufur, dia berzina, dia minum arak, dia mencuri, minum rompak. Awak ampunkan segala dosa dia masa dia kufur, kan? Dan diberikan kelebihan lagi, diberikan pahala ketika masa di kufur. Kalau masa di kufur dia mengerjakan amal kebaikan yang tidak berhajat kepada niat, setelah Islam Allah berikan pahala. Masa di kufur dia sedekah. Sedekah antara ibadah yang tidak berhajat pada niat. Kita sembahyang Jumaat, lalu tabung depan mata, kita pun masuk, tak payah niat, dapat pahala dah. Kita tak payah niat, pahala dapat dah. Kita masuk masjid, jumpa tabung, kita masuk, tak niat apa pun, hati duk kalip lalat gitu, keluar poket masuk, dapat pahala. Ziarah ibu bapa, yakni menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim, dia tidak banyak berniat. Dah lama PKP ni nak ziarah ibu ayah, nak balik kampung, tak berhajat berniat, dapat pahala, kan? Maka ketiga dia masuk Islam, kalaulah ketika kufur dia buat amal kebaikan demikian, Allah berikan pahala. Itu kelebihan dia, kan? Itu kelebihan yang Islam bagi kepada orang kufur demikian, kan? Orang kufur yang masuk Islam lah, kan? Atau dia kata, dan demikian lagi tiada sah wuduk dengan tiada khilaf
jika diniatkan seorang mengharuskan barang yang tiada disunatkan padanya pada barang wudu, misalnya mana? Seperti mengunjung ibu dan bapa, kan tak sunat berwudu. Dan mengunjung orang yang datang daripada pergi-pergian, tak sunat ambil wudu. Dan mengiringkan jenazah, tak sunat berwudu. Kita iringkan jenazah sampai tanah perkuburan, tak sunat dalam keadaan berwudu. Tiba-tiba berwudu, apa niat berwudu? Nak iringkan jenazah, maka tidak sah wudu dia. Dan keluar kerana pergi-pergian, nak musafir, tak sunat berwudu. Kita nak balik kampung, kan? Kita nak orang panggil pergi bercuti, pergi pergian, kan? Maka tak sunat ambil wudu. Kalau dia ambil wudu, niat nak pergi-pergian, niat nak balik kampung, niat nak makan angin, wudunya tidak sah demikian. Dan akad nikah pun demikian. Pasal apa wudu? Sebab nak kahwin, nak akad nikah ni. Kalau dia niat akad nikah, wudunya tidak sah. Dan puasa, kan? Lepas subuh, semai subuh dapat wudu. Pasal ambil wudu, nak puasa kejap lagi pun tidak sah, kan? Sekalipun puasa sunat, kan? Wudunya tidak sah, puasanya sah. Dan memakai pakaian tak sunat berwudu. Dan masuk ke dalam pekan pun tak sunat dalam wudu. Dan jikalau diniatkan seorang dengan wudunya sembahyang pada tempat najasah, dia niatkan apa? Dan ambil wudu, niat nak sembahyang kat tempat ada najis. Najis mana yang tiada dimaafkan akan dia? Najis yang tak dimaafkan. Jawabnya apa? Nescaya tiadalah sah wudunya. Pasal apa tak sah? Kerana ia seorang bermain-main juga. Tak sah wudu. Pasal apa dia ambil wudu? Nak sembahyang kat tempat yang ada najis. Wudunya tidak sah. Pasal apa wudu? Dia nak ambil wudu, niatnya nak akad nikah. Wudunya tidak sah, kan? Sebab niat tidak diiktibarkan pada syarak, kan? Dan jikalau diniatkan pada wudunya seorang mengharuskan membaca Quran, jika membadai kitab tu maka tu. Al-asad yang betulnya jika, bukan maka, yang betulnya jika. Dan jikalau diniatkan pada wudunya seorang niat mengharuskan membaca Quran, jika membadai, kan? Dan jika tiada memadai, maka mengharuskan sembahyang, nescaya tiadalah memadai yang demikian itu, kan? Mana masalah? Dia niat, ketika ambil wudu dia niat nak harus baca Quran. Kalau bolehlah, kalau tak boleh tak apa, dia nak begitu, kan? Ketika dia ambil wudu, ketika basuh muka, dia niat supaya boleh baca Quran. Aku ambil wudu ni supaya boleh baca Quran. Kalau bolehlah, kalau tak boleh tak apa, dia nak begitu. Jika memadai, jika tak memadai tak apa katanya. Maka wudu demikian tidak sah wudu dia, kan? Bersalahan dengan barang yang jikalau diniatkan seorang dengan harta, harta yang dikeluarkan seorang akan zakat hartanya, kan? Harta mana? Harta yang ghaib, kan? Harta ghaib, harta yang tak ada di sisi dia, harta yang tidak ada bersama-sama dengan dia. Namanya harta ghaib namanya, kan? Bukan harta hilang, harta yang tidak ada pada sisi dia, itu namanya harta ghaib namanya. Jika adalah ia, jika ada ia harta ghaib selamat, dan jika tiada, kalau tak selamat, maka akan zakat hartanya yang hadir dalam negeri. Jawabnya apa? Maka iaitu memadai jua, memadai niat nak keluarkan zakat. Memadai niat nak keluarkan zakat, kan? Ketika dia ada harta, dia niatkan ketika nak keluar zakat apa, kan? Dia kata jikalau diniatkan seorang dengan harta yang dikeluarkan akan zakat hartanya ghaib, jika ada islamat, kan? Dia duduk Selangor, harta dia dekat negeri lain. Duduk Selangor, harta dekat negeri Kedah masalan. Dia kata kalau harta aku selamat dekat Kedah ni, aku nak keluarkan zakat, kan? Dia pun tak tahu pasal musim banjir ni, kan?
Contoh musim banjir kat Selangor, Kedah banjir, dia pun niat, kalau harta kat Kedah aku selamat ni, aku nak keluarkan zakat, kata dia. Niat dia begitu kan. Kalau hartanya selamat, aku nak keluarkan zakat kan. Orang panggil apa? Jawabnya apa? Maka ia itu tiada, maka ia itu memadai juga. Memadai itu kan? Jawabnya memadai juga. Masalah dia di duduk Selangor, dia kata harta yang ada di sisi aku nak keluarkan, harta yang ada pada dia sekarang ni nak keluar zakat kan. Harta yang ada di Kedah kalau selamat baru nak keluar, tak selamat nak keluar macam mana? Niat begitu memadai niat zakat dia kan? Niat zakat dia memadai. Ada satu masalah fiqah kan? Contoh orang panggil contoh kita buat masalah kan, dia ada orang panggil dia bela kambing kan, dia bela kambing kan, dia bela kambing 40 ekor. Kalau nisab kambing kan 40 ekor, dia kena keluar zakat kan. Kemudian bila cukup haul setahun, baru syarat keluar zakat kan. Tiba-tiba 3 bulan kemudian, dia dapat lagi orang panggil kambing lagi 20 ekor, ditambah kambing lagi 20 ekor kan. Dia dah ada 40 ekor kambing kan. 3 bulan kemudian dapat kambing 20 ekor, bermakna 20 tambah 40, 60 ekor kambing kan. Besok cukup setahun dia berdaga, maka dia nak keluarkan zakat. Persoalan berapa ekor zakat nak keluar, nak dibilangkan 40 ke atau 60 kan? 40 ekor ke 60 ekor. Maka fiqh dalam mazhab Syafi'i mengatakan kan, bila cukup haul setahun kena keluar zakat, maka dia kena keluarkan zakat terlebih dahulu. Dia kena keluarkan zakat 40 ekor kambing. Dia kena keluarkan zakat 40 ekor kambing. Selang 3 bulan kemudian baru dia kena keluarkan zakat kan, ditambah lagi 20 ekor, baru begitu kan. Sebab 20 ekor tak cukup setahun kan, maka dia kena keluar 2 kali lah kan. Dia kena keluar 2 kali zakat begitu kan. Kata muallif, bermula perbezaan yang demikian itu wuduk dan zakat. Apa beza wuduk dan zakat? Bahawasanya wuduk itu ibadat badan kan. Wuduk ni ibadat badan, semayang ibadat badan, tubuh badan kita buat amal ibadah. Dan zakat itu ibadah harta. Zakat ibadat harta. Maka ibadat badan itu terlebih picik kan. Picik ni sempit. Ibadah badan terlebih sempit kan. Jalanan ni lah, jalanan ibadah tu lebih sempit. Kerana tiada menerimalah ia ibadat badan akan niabah, akan ganti. Bersalahan dengan ibadah harta boleh ganti. Kita sakit, kita pun bagi tahu kawan kita kan, Pak Abu, saya sakit lah, Pak Abu tu boleh tolong sembahyang untuk saya tak? Tak boleh. Ibadat badan tak boleh ganti. Saya rasa saya malas lah saya nak sembahyang, saya bayar kamu RM50 tolong sembahyang untuk saya, pun tak boleh. Ibadat badan tak boleh ganti. Ibadah harta boleh ganti. Kita nak bayar zakat, kita minta kawan kita tolong, Mat, kau tolong bayar zakat untuk aku, tu boleh kan. Ibadat harta boleh ganti, tapi bukan harta kawan kita lah kan. Itu dah melampau tu. Harta kita, kita tolong, minta tolong kawan kita bayarkan, itu boleh. Tunaikan bayar zakat, kita minta ganti, itu boleh kan. Aku sibuk lah, kerja banyak kan, kau tolong pergi pusat zakat, tolong bayarkan, wakil boleh. Ibadat harta boleh ganti, ibadat badan tak boleh ganti kan. Sebab tu ibadat badan dia terlebih sempit. Wudu kalau niat yang bersekutu tidak memadai kan. Kalau yang tadi lah perbandingan tadi, kalau zakat memadai tadi kan.
Inilah yang diiktimadkan, yang diperpegangkan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam Syarah Ubab dan Nihayah. Dan jikalau terselam setengah anggota orang yang telah berniat wudu, dia jatuh, kan? Dia main tepi sungai, terjatuh sungai, jatuh-jatuh separuh pinggang tenggelam, kan? Itu masalah, kan? Dan jikalau terselam setengah anggota orang yang telah berniat wudu atau mandi dengan sebab gugur ke dalam air, mandi wajib lah ni, kan? Mandi wajib, kan? Disebab terjatuh dalam air, dia pun niat, atau basuh akan anggotanya seorang oleh orang yang lain, padahal Allah niatnya niat seorang pada kedua masalah itu. Yang pertama wudu, kan? Dia terjatuh, dia nak wudu. Yang kedua terjatuh, niat mandi. Masalah yang ketiga, orang tolong ambil wudu untuk dia, kan? Dia ni sakit, macam orang sakit terlantar, kan? Kita pun ambil sebotol spray mengalir air, kita pun sapu tangan, kan? Itu orang panggil. Dia kata apa? Adalah niatnya seorang pada kedua masalah itu putus, kan? Ketika orang ambil wudu, kan? Orang tolong basuhkan muka, orang tolong basuhkan tangan. Ketika orang tolong basuhkan muka, dia yang niat, empunya badan, bukan orang yang basuhkan niat, empunya badan yang niatkan. Tiada ingatlah ia akan niat pada ketika itu. Ketika basuh muka tak teringat niat. Sambung kejap lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Dan jikalau terselam setengah anggota orang yang telah berniat wudu, dia ambil wudu kemudian terjatuh dalam sungai. Ketika basuh muka ada niat dah, kan? Basuh muka berniat, belum sempat usah tangan, jatuh dalam sungai. Itu yang pertama. Atau mandi dengan sebab gugur ke dalam air, terjatuh dalam air, ni alang-alang dah mandi, niat dah angkat hadas besar. Atau basuh akan anggotanya seorang. Siapa yang basuh? Oleh orang yang lain, padahal ni adalah niat seorang pada kedua masalah itu putus. Apa makna putus? Kan? Mandi dengan terjatuh satu masalah. Masalah yang kedua, orang lain tolong ambil wuduk untuk dia, kan? Dan niatnya putus. Apa maksud niatnya putus? Ditafsirkan, tiada ingatlah ia seorang akan niat pada ketika itu, ketika terselam, ketika orang manggil orang lain basuh, tak teringat nak niat. Jawabnya apa? Nescaya tiadalah memadai akan seorang yang demikian itu demikian wuduk dan mandi kerana keadaan fi'il perbuatannya serta niat. Ketika terjatuh dalam sungai, tak teringat nak niat mandi wajib. Lepas dia bangun keluar dari sungai, alalang mandi tadi dah kira terangkat lah. Tak terangkat jawabnya. Dan demikian orang lain tolong ambil wudu, ketika orang lain basuh muka, dia tak teringat nak mengangkatkan hadas, kan? Maka wudu masalah tersebut tidak sah wuduknya, kan? Dan jikalau dijatuhkan akan dia akan seorang oleh orang yang lain, jatuh ke dalam sungai. Sebab apa? Dengan digagal kakinya. Orang tolak dia jatuh dalam sungai. Bila jatuh, maka berniatlah seorang dalam air itu. Niat apa? Mengangkatkan hadas. Orang tolak dia jatuh dalam sungai, dia pun teringat ketika tenggelam dalam sungai itu, dia niat mengangkatkan hadas. Jawabnya nescaya sahlah wuduknya sah. Orang tolak dia dalam sungai, ketika tenggelam dia niat angkat hadas, wuduknya sah. Syahdan, wajib muqaranahkan niat. Artinya muqaranah itu apa? Menyertakan akan dia akan niat dengan permulaan membasuh muka, sama ada permulaan basuh itu pada pihak yang terke atas daripada muka, atau terke bawah, atau pihak kanan atau kiri. Untuk apa? Supaya kebilangan sekalian basuhnya. Apa maksud kebilangan sekalian basuh tersebut? Tafsir dia, tiada berkendak kepada mengulangi setengahnya. Dari kerana jika tiada dipersertakan niat dengan permulaan membasuh dia, seperti dipersertakan seorang akan niat dengan pertengahan basuh umpamanya, nescaya memadailah niatnya. Sungguh pun memadai istidrak, tetapi basuh yang terdahulu daripada niat itu sia-sia jua, yakni tiada kebilangan, maka wajib mengulangi akan dia. Mana masalah dia? Ketika basuh, wajib kita sertakan niat pada permulaan basuh. Kita ambil air dengan tangan, nak basuh muka, kita ambil wudu. Kalau kita letak air permulaan di atas, kita niatkan. Kadang-kadang orang dia ambil air wudu, dia basuh bawah dulu. Tak kira bawah ke atas, permulaan kena anggota, situlah wajib disertakan niat. Kalau dah dia di atas dia tak niat, di bawah disapu atas sampai bawah pun niat, maka yang anggota muka sebelah atas tidak kebilangan, wajib diulang lagi, wajib diulangkan basuh. Selagi tangan belum berpisah daripada muka,
kita sapu 10 kali pun muka, tak ada masalah, air mutlak. Kalau kita basuh muka, atas tak niat, bawah baru niat, kemudian kita angkat tangan, maka tangan ini air pertangan air mustakmal, tak boleh sambung sapu balik. Bila tangan dah terangkat, jangan sapu kembali, kena ambil air yang baru, ambil air yang lain, sapu kali kedua. Kali kedua tu baru dibilangkan kali pertama, sebab kali pertama tak sempurna. Itulah orang panggil syarat mewajibkan dipesertakan niat pada awal basuh muka. Tak kira basuh sebelah atas dulu, sebelah bawah, yang penting dipusing sebelum tangan bercerai daripada anggota muka kan. Dan tiada memadai menyertakan niat dengan sunat yang dahulu daripada wudu. Misalnya mana? Seperti membasuh 2 tapak tangan dan barang sebagainya daripada tapak tangan. Sungguh pun tidak memadai, tetapi tempatnya tersebut, masalah tempat ini, jika putus niatnya, bila tu dahulu daripada membasuh muka. Sunat dalam wudu, kita basuh tapak tangan dulu kan, basuh 2 pergelangan tangan kan? Maka ketika kita basuh 2 pergelangan tangan, dia niat wudu nak mengangkatkan hadas, maka itu tidak memadai. Pasal memadai niat itu pada muka. Kalau ketika kumur, ketika ia berkumur, dia niat ambil wudu kan, mula kita sunat kita basuh 2 pergelangan tangan, kemudian kita berkumur sebelum basuh muka. Ketika berkumur, dia niat wudu mengangkatkan hadas. Wuduknya sah dengan syarat bibir tu kena air. Kalau dikumur guna gayung, tak kena air bibir, dia sedut je terus dibuang, dia niat nak mengangkatkan hadas, ketika berkumur tidak memadai. Kalaulah bibir tu kena air ketika kumur, dia mengangkat hadas, ketika basuh muka kan, dah tak niat dah, dikekalkan niat saja, memadai wuduknya. Sebab bibir ini sebahagian daripada anggota muka kan, bibir ini sebahagian daripada anggota muka. Kalau ketika berkumur kan, itu memadai kan. Adapun jika kekal niatnya seorang hingga membasuh mukanya, maka itulah yang terafdal kan. Ketika sapu tangan, ketika basuh 2 pergelangan tangan, niat ambil wuduk dah kan, kat hadas. Berkumur, dia berkekalan niat. Basuh muka pun niat dia berkekalan kan, itu memadai. Bahkan itulah yang lebih afdal kan. Nak lebih afdal, ketika kita ambil benda sunat dalam wudu, kita basuh 2 pergelangan tangan, niat wudu dah, dan kita kekalkan niat wudu sampai basuh muka sampai habis. Itu yang lebih afdal, supaya diberi pahala lah ia seorang atas segala sunat wudu yang dahulu daripada wudu kan. Sunat wudu tu dapat pahala. Kalau ketika basuh muka baru niat wudu, maka yang awal tak niat, tak dapatlah pahala sunat kan. Ketika kita basuh 2 pergelangan tangan, niat wudu dah, dapat pahala sunat dan dapat pahala wudu tersebut. Kerana anggotanya yang terbasuh dengan fi'il diri ni, seperti dihujankan. Langkah tuan-tuan. Kerana segala sunat wudu yang dahulu daripadanya daripada wudu, jika sunyi ia segala sunat wudu daripada niat, tiadalah diberi ia pahala atasnya. Ketika basuh 2 pergelangan tangan, tak niat apa, hati dah lalat gitu. Ketika kumur, tak niat apa, hati duk ghalib. Ketika basuh muka baru niat wuduk mengangkatkan hadas, wuduknya sah. Basuhan sunat 2 pergelangan tangan dan kumur tak dapat pahala, pasal tak niat dan pasal tak diniat. Sebab tu lebih afdal ketika kita basuh permulaan 2 pergelangan tangan sunat wudu, niat dah, pahala sunat pun dapat, pahala wudu pun dapat. Itu kata syarak kan. Dan jikalau berserta niat wudu dengan berkumur-kumur, ini ada
Dan jikalau berserta niat wuduk dengan berkumur-kumur dan terbasuh sertanya serta berkumur-kumur suatu suku daripada muka, bibir lah, seperti merah bibir, satu juzuk kena dah. Kan? Satu juzuk, tak seperti semua bibir. Satu juzuk dari bibir kena air dah. Dia pun niat. Ketika dia berkumur, air terkena sebahagian bibir, dia niat wuduk angkat hadas. Nescaya memadailah akan seorang niat itu, wuduknya sah. Dan jika putuslah ia niat kemudiannya sekalipun, ketika basuh muka tak nak wuduk dah. Kan? Ketika berkumur, bibir kena air, niat wuduk. Ketika basuh muka tak nak wuduk, tapi dia tak hilang lah. Niat dia berkekalan, memadai dah begitu. Walaupun ketika basuh muka tak niat wuduk. Sungguh pun begitu, sungguh pun memadai, tetapi jika diniatkan tatkala terbasuh suatu suku itu, suatu suku daripada kan bibir tersebut akan membasuh muka, nescaya kebilanganlah basuh suku itu. Kalau ketika berkumur-kumur air terkena bibir, kan diniatkan sebahagian daripada muka. Dia niat wudu, dia niat bibir itu sebahagian daripada muka, dan dia niat wudu angkat hadas, kan barulah kebilangan. Maka tiada berkendak kepada mengulangikan akan dia. Ketika basuh muka tak payah basuh bibir sekali, wuduk dia sah. Kan ketika dia basuh muka, bibir dia tak basuh, wuduknya sah. Sebab ketika berkumur-kumur dia niat mengangkatkan hadas dah, sebab bibir sudah kena air, kan? Maka tiada berkendak kepada mengulangikan akan dia, dan tiada kebilangan berkumur-kumur itu daripada sunat wuduk, kerana tiada terdahululah ia berkumur-kumur daripada membasuh muka. Tapi rugilah, kan? Pahala berkumur-kumur tak dapat lah. Pahala sunat berkumur-kumur tak dapat. Sebab ketika berkumur dia niat mengangkatkan hadas wuduk, kan? Wuduknya terangkat, pahala berkumur tak dapat. Lebih afdal dia niatkan sunat basuh dua pergelangan tangan, niat wuduk dah. Ketika berkumur-kumur dia niat wuduk dah, kan? Ketika basuh muka niat wuduk angkat hadas, pahala sunat pun dapat, wuduk pun sempurna hasil pahalanya, kan? Ada asing-asing. Kalau niat awal wuduknya sah, pahala berkumur tak dapat, kan? Kalau niat masa berkumur lah, kan? Dan jika tiada diniatkan seorang tatkala itu, tatkala membasuh suatu daripada dua bibir, kan? Dan jika tiada diniatkan seorang tatkala itu akan membasuh muka, hanya diniatkan seorang berkumur-kumur jua, maka tiadalah kebilangan basuh suatu itu, maka tiadalah kebilangan basuh suku itu daripada fardu. Kalau semata-mata berkumur, dia tak niat angkat hadas, dia niat berkumur sunat wudu, kan? Kerana diperoleh sarif, kan? Dapat pahala, kan? Kemudian muka dia kena niat suku. Maka wajib mengulangi basuh suku itu, wajib ketika basuh muka kena basuh bibir. Tetapi kebilangan berkumur-kumur itu daripada sunat wudu. Kerana jatuhlah ia terdahulu daripada berkumur-kumur, jatuhlah ia terdahulu daripada membasuh muka. Kemudian dan tersebut dalam tufah bahawasanya gugur fardu membasuh muka daripada seseorang. Kita datang sambunglah, kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah bi hikmataka futuhal 'arifin wanshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.